Start. Okay, kita akan mula sekejap lagi. Kita share dulu. 7.30 saya akan mula. Okay. Tunggu saya share sebentar. Waalaikumsalam, Isa Abu Bakar. Terima kasih. Kita akan mula sebentar lagi. 7.30 kita akan mula. Tapi sebelum tu saya nak share dulu. Sebentar saya share dulu. Okey, sekarang jam tepat 7.30, 7.31. Kita mulakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah SWT, kita bertemu pada pagi yang kita sama-sama sepakati untuk menyambung pelajaran kita sejak semalam. Alhamdulillah,
Hari ini saya akan melanjutkan terjemahan surah Al-Baqarah. Tapi sebelum tu saya menjadi satu tradisi, saya akan ulang kaji pelajaran yang lepas, terutama pelajaran yang semalam. Dan begitulah dia punya program seterusnya. Setiap kali saya akan mulakan kelas, saya akan ulang kaji apa yang telah kita pelajari semalam sebagai refresh, sebagai ulangan semula untuk kita mengingat sejauh mana ingatan kita terhadap pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan saya harap anda jangan jemu dengan apa yang saya ulang-ulangkan. Saya akan ulang kalimah yang sama, ayat yang serupa, nada yang sama, supaya anda betul-betul ingat, betul-betul terpasak dengan apa yang saya akan tegaskan, apa yang saya akan apa yang saya nak jelaskan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Untuk target saya dalam 1 minggu terawal ini, minggu pertama, saya akan fokus pada perbezaan antara isim, fi'il dan huruf. Biasa huruf tak menjadi keberatan bagi anda membezakan. Tapi selalu kebanyakan peserta, pelajar-pelajar selalu keliru untuk membezakan antara isim dan fi'il. Ini dua kalimah yang selalunya pelajar terkeliru. Maka saya akan beri fokus kepada membezakan isim dan membezakan fi'il, sama ada dari bentuk rupa ataupun dari sudut laras bahasa. Fi'il punya laras bahasa yang tersendiri dalam mengertikan setiap kalimah. Tak kira fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Laras bahasa yang tersendiri yang telah kita formatkan. Dan disiplin menterjemah perlu ada. Jangan sekali-kali kita pindah erti yang kita telah tetapkan. Bila anda pindah erti yang ditetapkan, dia menyulitkan untuk anda memahami yang mana satu fi'il madhi, yang insyaAllah kita akan dalami lagi. Madhi maklum dan madhi majhul. Begitu. Membezakan antara fi'il mudhari' maklum dan mudhari' majhul. Perbezaan tu saya akan terangkan kemudian. Tapi erti yang kita berikan tu, ambil perhatian betul-betul. Jangan sekali-kali kita sesuka hati merubah mengikut selera kita. Untuk 1 juzuk, 2 juzuk terawal ini, jangan kita sesuka hati memindah-mindahkan arti yang telah ditetapkan. Ikut disiplin terjemahan yang telah kita gariskan, maka anda insyaAllah mudah untuk memahami tata bahasa Arab nanti. Hadirin yang berbahagia, baik. Sebelum kita masuk pada pelajaran baru, saya suka ulang kaji pelajaran semalam. Sila pandang pada skrin. Okay, Alhamdulillah, hari ini skrin besar sikit. Semalam besar juga. Sebab dekat hari ini saya pakai skrin TV, insyaAllah. Saya rapat sikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan anda jelas. Kalau tak jelas, beritahu. Suara okey? Suara jelas okey? Saya harap sila beri komen. Suara tak ada masalah. Gambar okey? Alhamdulillah. Baik. Kita ulang lafaz ta'awuz. Semalam saya bimbing anda menterjemah secara perkata satu persatu. Okey. A'udzu, aku berlindung, dengan Allahi, Allah, min, daripada, asyaitani, syaitan, ar-rajimi, yang direjam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah
daripada syaitan yang direjam. Bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang Maha Pemurah, Ar-Rahimi yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kemudian ayat kedua. Alhamdu, segala puji, li, bagi, Allahi, Allah, Rabbi, yang memelihara, al-alamina, sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmani, yang Maha Pemurah, Ar-Rahimi, yang Maha Pengasih. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki, yang memiliki. Yaumi, hari. Ad-Dini, agama. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyaka, akan engkau. Na'budu, kami sembah. Wa, dan. Iyaka, akan engkau. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, akan engkau kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Na, akan kami. As-sirata, akan jalan. Al-mustaqima, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah oleh engkau. Akan kami. Akan jalan yang lurus. Sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, telah menikmatkan oleh engkau. Ala, atas. Him, mereka. Alaihim, atas mereka. Ghairi, bukan. Al-maghdubi, yang dimurkai. Ala, atas. Him, mereka. Alaihim, atas mereka. Wa, dan. La, tidak. Ad-dallina, ad-dallina, orang-orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, itulah erti yang kita telah kongsikan pada sesi semalam. Dan daripada 7 ayat daripada surah Fatihah itu, kita dapat ambil 4 pelajaran sebagai asas menterjemah. Pertama, bagaimana kita mengertikan fi'il mudhari'. Kita mengertikan fi'il mudhari' dalam laras bahasa, dalam disiplin menterjemah yang telah kita tetapkan. Untuk fi'il mudhari', apa itu fi'il mudhari'? Perbuatan yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Pelajaran yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan sekarang dan akan datang. Apa yang kita maksudkan fi'il ni? Saya ulang sekali lagi. Yang dikatakan fi'il dalam bahasa Arab, ingat, takkan sempurna fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amar tanpa disertakan dengan pelaku.
siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Atau bahasa yang lebih tepat, istilah yang lebih tepat, kita guna pakai dalam kaedah bahasa Arab, fa'il. Fi'il, perbuatan. Fa'il, fa baris atas tambah alif. Panjang sikit, 2 harakat. Fa'il, pembuat. Pelaku atau subjek. Tak sempurna fi'il dalam bahasa Arab tanpa disertakan dengan fa'il. Beserta waktu berlakunya perbuatan itu sekaligus. Maknanya dalam satu lafaz fi'il bagi bahasa Arab yang dikatakan verb dalam bahasa Arab tak akan sempurna tanpa melengkapi 2 ciri tambahan. Di samping perbuatan tersebut, satu, mesti ada siapa pelakunya, siapa pembuatnya, siapa fa'ilnya. Kedua, bila masa perbuatan itu berlaku. Bagi menunjukkan masa sekarang dan akan datang, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil present tense, maka dalam bahasa Arab kita namakan fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un adalah perbuatan yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Kita punya laras bahasa yang tersendiri dalam mengertikan fi'il mudhari'. Berdasarkan pedoman yang kita berikan bagi fi'il mudhari' yang ada huruf alif yang mempunyai topi hamzah di atasnya dan berakhir dengan baris dhammah. Ingat, itu fi'il mudhari'. Ketika menterjemah, sebut aku dulu. Sebut aku dulu. Ada orang keliru. Semalam saya dapat respon. Ada orang nak tanya malu, tapi dia tanya pada orang yang lebih dia percaya. Tak apa, saya sampaikan. Untuk membezakan antara fi'il mudhari' dengan fi'il amar, tengok. Huruf alif tu ada hamzah atau tak ada hamzah? Baris akhir tu tak tentu. Fi'il amar kadang-kadang banyakkan baris sukun, baris mati. Ada juga yang baris bawah, ada baris fathah. Tapi kebanyakan baris sukun. Tapi biasa yang ketara sekali, huruf di pangkal dia tu. Alif yang tak ada hamzah. Alif yang tak punya topi hamzah. Yang kita panggil hamzah wasal. Itu biasa fi'il amar tu. Tapi fi'il mudhari' ada alif, atau kadang-kadang ada huruf nun, atau kadang-kadang ada huruf ta, atau ada huruf ya. Dia ada 4 tanda bagi fi'il mudhari'. Alif, atas alif ada topi hamzah, atau ada huruf nun, atau huruf ta, atau ada huruf ya. Ada 4 tanda bagi fi'il mudhari'. Alif, atas alif ada hamzah. Cara menterjemah, sebut aku dulu. Bukan alif tu maknanya aku, bukan. Alif tu adalah tanda bagi fi'il mudhari'. Ganti nama aku, dia ada, lengkap sekali. Dia tersembunyi. Kita gunakan istilah tersembunyi dalam fi'il mudhari' tu. Tak nampak. Cukup hanya pedoman bagi kita menterjemahkan ada alif, atas alif ada topi hamzah, ingat. Maka cara menterjemah, sebut aku. Okey. Kemudian ada huruf nun. Nun adalah tanda bagi fi'il mudhari'. Cara menterjemah, sebut kami dulu. Pastikan baris akhir baris dhammah. Nun, sebut kami dulu. Na'budu, kami sembah. Nasta'inu, kami minta tolong. Na'uzu, kami berlindung. Nahmadu, kami puji. Namliku, kami miliki. Narhamu, kami kasih. Naghdabu, kami marah. Nadillu, kami sesat. Nun, sebut kami. Okay. Begitu juga huruf ta. Ta juga adalah tanda bagi fi'il mudhari'. Alif, nun, ta. Cara terjemah, nampak huruf ta, sebut engkau. Pastikan baris akhir baris dhammah. Engkau, aku, kami itu adalah pelaku dia. Atau dalam bahasa Arab kita panggil fa'il dia. Huruf ta itu sebagai pedoman saja. Sebagai tanda ingatan kita. Tapi bukan ta itu adalah ganti nama. Ganti nama tersembunyi yang ada dalam fi'il. Lengkap sebenarnya. Fa'il dia ada lengkap. Alif, tanda mudhari'. Nun, tanda mudhari'. Ta, tanda mudhari'. Dan yang terakhir, ya. Ada 4 dia tanda. Nampak huruf ya dan berakhir dengan baris dhammah, sebut ia ataupun dia, boleh. Menunjukkan ganti nama ketiga, dia membuat. Yahmadu, ia puji. Ya'uzu, ia berlindung. Ya'budu, ia sembah. Yarji'u, yarji'u kita belum jumpa lagi. Ia rujuk. Banyak kalimah-kalimah Melayu yang kita guna pakai sebenarnya daripada bahasa Arab. Nanti insyaAllah dalam terjemahan kita akan dapat saksikan nanti. Banyak perkara-perkara yang kita
dapati bahasa Melayu banyak menggunakan bahasa Arab. Banyak orang Melayu menggunakan bahasa Arab, tapi kadang-kadang ada makna dia dah bengkok sikit makna daripada istilah sebenar bahasa Arab. Apapun kita akan saksikan kemudian dalam terjemahan yang berikutnya. Mudah-mudahan pengalaman ini anda sendiri yang kena tempuh. Tak perlu dengar cerita orang, anda sendiri kena tempuh terjemahan bagaimana. Satu persatu kita akan bincang, insyaAllah. Baik, ini semalam yang kita pelajari, fi'il mudhari'. Apa itu fi'il? Fi'il dalam bahasa Arab, saya ulangi sekali lagi, tak akan sempurna tanpa ada disertakan pelakunya atau pembuatnya. Untuk istilah Arab kita gunakan fa'ilnya. Saya gunakan istilah tata bahasa Arab. Kalau anda dapat gunakan fa'il, saya bagi markah penuh 5 bintang. Kalau sebut pelaku, boleh juga itu bahasa Melayu. Gunakan istilah Arab. Fa'il dia, pembuat dia. Baru sempurna dikatakan fi'il mudhari' atau fi'il madhi ataupun fi'il amar. Okey, baik. Sekarang itu pedoman yang kita dapat pelajari pada pada sesi sebelah pagi semalam, sesi hari semalam, daripada fi'il mudhari' dengan 4 pedoman ni dapat membantu kita mengembangkan, memperkayakan perbedaan kata nanti akan datang. Kita tak terlalu berat menghafal banyak kalimah. Cukup dengan pedoman ni kita dah tahu. Ya sebut dulu. Nampak tak? Sebut engkau dulu. Nampak alif? Sebut aku dulu. Nampak nun? Sebut kami dulu. Dah. Sekurang-kurang dah membantu. 30% tugas kita selesai. Cuma nak ingat makna dia, nak copy paste erti dia. InsyaAllah. Seteruskan, kita juga belajar bukan setakat fi'il. Mudhari', kita belajar juga fi'il madhi. Fi'il madhi, perbuatan yang sudah berlaku. Contoh dia, cara menterjemah fi'il madhi kena sebut telah dulu. Itu disiplin dalam menterjemah. Jangan sebut engkau telah menikmatkan. Dari sudut makna bahasa Melayu, okey, betul, tak masalah. Tapi untuk disiplin sekarang, bagi yang tidak punya asas bahasa Arab, sabar dulu. Jangan pindah erti yang telah kita tetapkan. Kita nak menunjukkan perbezaan menterjemah antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Jangan sebut engkau dulu. Sebut telah dulu. Kalau sebut engkau dulu, nanti kita bimbang, terkeliru. Menterjemah fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. An'amta, telah menikmatkan oleh engkau. Hamidta, telah memuji oleh engkau. Uzta. Uzta, siapa tahu makna uzta? Daripada kalimah a'uzu. A'uzu, aku berlindung. Kalau uzta, telah berlindung oleh engkau. Telah oleh engkau tu makna dah sedia ada. Apa pedoman dia? Pastikan ada huruf ta akhirnya. Dia berakhir dengan huruf ta, baris fathah. Dan sebelum huruf ta, baris sukun. An'amta, telah menikmatkan oleh engkau. Hamidta, telah memuji oleh engkau. Abadta, telah menyembah oleh engkau. Jangan engkau telah menyembah. Betul sudut makna, tapi salah dari sudut sistem. Tak menepati sistem. Sabar dulu. Jangan sekali-kali tukar. Saya ulang banyak kali. Jangan bosan, okay? Jangan sekali pindah erti yang telah kita tetapkan. Laras bahasa, saya gunakan istilah laras bahasa untuk fi'il madhi dah kita sepakati. Inilah bentuk dia. Jangan lupa sebut telah, menunjukkan masa sudah berlaku. Menikmatkan itu menunjukkan perbuatan dia. Oleh engkau, di situ merujuk kepada fa'il, pembuat dia. Melengkapi satu lafaz, ada masa, ada perbuatan dan ada pelaku dia. Itulah lafaz fi'il yang dikata dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari' kita dah belajar, fi'il madhi kita dah belajar, fi'il amar juga kita dah belajar. Apa itu fi'il amar? Fi'il yang menunjukkan suruhan. Fi'il yang menunjukkan perintah. Kenapa baris bawah baris akhir tu baris bawah? Sabar. Memang sebab kebanyakannya baris sukun. Tapi ada setengah-setengah kalimah dia tak tergantung pada baris bawah. Kadang-kadang dia baris fathah ada juga, baris kasrah pun ada juga, baris dhammah pun ada juga. Contohnya ud'u, serulah oleh engkau. Baris dhammah pun ada. Kenapa begitu? Kita akan belajar kemudian nanti. Itu semua bagi yang punya asas bahasa Arab, kita namakan fi'il mu'tal akhir nama dia. Fi'il yang mempunyai huruf sakit, huruf illah.
huruf waw, huruf ya. Ini dua huruf ni selalu dia akan memberi kerumitan sikit bagi orang yang baru dalam bahasa Arab. Memang agak rumit. Belum masa dia untuk anda belajar, tapi yang sudah belajar, sudah mempelajari bahasa Arab, kenapa tidak baris sukun? Kerana ada penghalang, ada huruf illah di situ. Yang kata dasarnya ha, dal, ya. Ada huruf ya pada akhir lafaz. Maka huruf ya itu digugurkan atau kita hazafkan. Maka ihdi. Tapi biasanya baris akhir baris sukun. Dan cara terjemah, jangan lupa tambah imbuhan lah. Oleh engkau. Dan kita masukkan erti fi'il dia di awal lafaz. Ihdi, tunjukkan lah oleh engkau. U'bud, baris masti. Biasa dipangkal di lafaz di awal lafaz dia, awal kalimah ada huruf alif. Tak ada hamzah dan tak ada harakat, tak ada baris. Yang kita panggil hamzah wasal. Kebanyakan fi'il amar ada hamzah wasal di awalnya. Kecuali ada beberapa jenis bentuk saja yang tidak ada hamzah wasal. Saya akan ajar nanti bagaimana untuk bina fi'il amar. Mudah saja, sangat mudah, insya-Allah. Sampai masa dia saya akan terangkan. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. U'bud, sembahlah oleh engkau. Ista'in, minta tolonglah oleh engkau. Kalau berlindunglah oleh engkau, itu tak ada hamzah wasal. Uz, dia uz saja. Berlindunglah oleh engkau. Ini gara-gara ada huruf elat, ada huruf sakit. InsyaAllah kita akan belajar kemudian. Yang penting kita dah belajar fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il yang menunjukkan suruhan. Fi'il mudhari' kita dah belajar. Fi'il amar. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. An'im, bari akhirnya. Nikmatkanlah oleh engkau. Ini satu je. Satu-satunya fi'il yang ada hamzah qata' dia pangkal. Ada alif atau alif dia ada hamzah. Tapi pastikan baris akhir baris sukun, nampak? Kalau baris dhammah dia akan jadi dia tak jadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' baris dhammah. Tak apa, itu kita belajar kemudian. Ni fi'il 4 huruf. Dan okey. Ighdab, kebanyakan rata-rata ada hamzah wasal di pangkal dia. Alif yang tak ada hamzah di atas dan di bawahnya. Yang kita panggil hamzah wasal. Ighdab, murkalah oleh engkau. Idlil, sesatlah oleh engkau. Dan pelajaran yang keempat yang kita pelajari semalam adalah lafaz ad-dhalina. Bagaimana kita nak meletakkan kata tambahan orang-orang yang pada awal terjemahan bila pada lafaz Arabnya ada tambahan huruf alif pada huruf kedua. Ad-dhalin dan berakhir dengan yanun. Maka ketika menterjemah, pastikan lafaz orang-orang yang diletakkan pada awal terjemahan kita. Hamidina, orang-orang yang memuji. Rahimina, orang-orang yang kasih. Malikina, orang-orang yang memiliki. Abidina, orang-orang yang menyembah. Ghadibina, orang-orang yang murka. Dhalina, orang-orang yang sesat. Kita dah belajar fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il madhi dan lafaz tambahan orang-orang yang pada kalimah isim. Kalimah dengan tandanya ada huruf alif pada huruf kedua dan tambahan yanun di hujung lafaz. Inilah pelajaran kita pelajari semalam dan insya-Allah untuk sesi hari ini kita lanjutkan terjemahan kita untuk surah Al-Baqarah. Untuk surah Al-Baqarah. Kita beri makna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Ayat pertama. Alif, Lam, Mim. Alif. Kita biarkan makna dia. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Lam pun begitu. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Mim pun hanya Allah yang tahu maksudnya. Lebih selamat kita biarkan saja makna tersebut. Walaupun ada tafsir yang menerangkan alif tu makna anallah, aku adalah Allah. Lam tu al-latif, yang maha lembut. Mim tu al-muhaiminu, yang maha mengurnia.
Tapi saya lebih selamat kita biarkan dulu, tak apa. Cukup sekadar pengetahuan cukuplah. Kita serahkan kepada Allah tentang makna alif lam mim. Okey. Kita terus pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ada 1, 2, 3, 7, 8. Ada 9 kalimah. Ada 9 perkataan. Pertama, zalika. Kedua, al-kitabu. Ketiga, la. Keempat, raiba. Kelima, fi. Keenam, hi. Ketujuh, hudan. Kelapan, li. Dan kesembilan, al-muttaqina. Okay. Macam mana nak menterjemahkan? Bagaimana kita nak artikan lafaz zalika? Zalika kita artikan itu. Zalika kita artikan itu. Al-kitabu kita artikan kitab. Cuma dalam sistem kita tambahkan iaitu. Iaitu. Bagi yang dah belajar Arab, mana-mana zalika yang kita panggil isim isyarah diikuti dengan isim yang ada alif lam, maka isim tersebut berperanan sebagai badal. Zalikal kitab. Itu, iaitu kitab. Tak sedap tambah iaitu. Kitab itu boleh tak Ustaz? Boleh, tapi kemudian nanti dulu. Sekarang ni, pegang dulu sistem kita. Zalika itu, al-kitabu, iaitu kitab. La, tidak. La, tidak atau tiada. Sebagaimana dalam surah Fatihah, waladhdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Cuma di sini kita tambah sikit. Tidak ataupun tiada, tambah sama sekali. Tambah sama sekali. Special case ni. Special case pada ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ni, kita terjemahkan tiada sama sekali. Kenapa ni Ustaz? Pelik sikit ni. La di sini kita namakan la nafi li jinsi. Macam mana kita nak kenal la nafi li jinsi? La nafi, la menafikan, menidakkan, li bagi al-jinsi, jenis. Jenis apa? Jenis roiba. Roiba tu maknanya keraguan. Segala bentuk keraguan tidak ada penafian yang mutlak. Tidak ada sama sekali keraguan. Roiba tu keraguan. Zalikal kitabu la raiba. Itu iaitu kitab tiada sama sekali keraguan. Tiada sama sekali keraguan. La raiba, tiada sama sekali keraguan. Fi di dalam huruf ja. Fi di dalam, hi-nya. Fihi di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fi, itu iaitu kitab tiada sama sekali keraguan di dalamnya. Hudan, hudan, petunjuk. Tapi dalam terjemahan tambah adalah. Banyak sangatlah tambahan Ustaz. Iaitulah, adalah lah, akanlah. Sebenarnya tambahan ni bukan saja-saja kita ikut sesuka hati kita nak tambah. Tak. Dia ada kena-mengena dengan ilmu nahu. Bila kita tambah adalah, dia merujuk pada khabar. Dia merujuk khabar bagi mubtada'. Zalika itu mubtada'. Al-kitabu badal. La raiba fihi, satu ayat. Seluruh ayat ni, jumlah ismiyah ni menjadi khabar kepada mubtada'. Hudan, khabar sani. Khabar yang kedua. Betul kita tambah adalah. Beza khabar yang pertama, la raiba fihi, itu khabar bentuk satu jumlah. Satu ayat. Yang kita namakan jumlah ismiyah. Ayat isim. Nominal sentence. Dan khabar yang kedua dalam bentuk mufrad. Bentuk kata tunggal. Maka mana-mana khabar dalam bentuk kata tunggal, kita ertikan, letakkan erti tambahan pada awal terjemahan, iaitu lafaz adalah. Itu iaitu kitab, tiada sama sekali keraguan di dalamnya. Adalah petunjuk. Hudan, hidayah. Adalah petunjuk. Li, bagi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu iaitu kitab tiada sama sekali keraguan di dalamnya. Adalah petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, itu ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga, sebelum saya terlupa, lafaz muttaqina kita sebut orang-orang yang bertakwa. Okey. Ini ada penambahan. Lafaz biasa sebelum ni ustaz boleh beritahu bila huruf kedua huruf alif berakhir dengan ya nun sebut orang-orang yang. Ni tak ada alif pun ustaz. Patut takina mim alif tak ada pun alif. Bukan huruf alif saja, bukan huruf alif pada huruf kedua dan berakhir ya nun saja. Ada satu lagi tanda. Bila ada huruf mim di awal kalimah dan berakhir dengan ya nun atau waw nun, juga sebut orang-orang yang. Contohnya mu'minuna atau mu'minina, orang-orang yang beriman. Musalluna atau musallina, orang-orang yang bersolat. Lagi musta'inuna, musta'inina. Siapa tahu makna dia? Musta'inuna atau musta'inina. Siapa boleh bagi jawapan? Bagi respon. Apa nama musta'inuna? Cara menterjemah, ada mim dia awal lafaz berakhir dengan ya nun atau waw nun, tak ada kalimah lain yang keluar daripada mulut kita kecuali orang-orang yang. Musta'inuna atau musta'inina, orang-orang yang minta tolong. Mustaqimun, mustaqimuna, mustaqimina. Siapa tahu makna dia? Mustaqim, ada mim di pangkal. Yang istiqamah. Mustaqimuna, orang-orang yang istiqamah. Alhamdulillah. Muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Munfiquna, orang-orang yang membelanjakan. Muqinuna, orang-orang yang yakin. Mu'minuna, orang-orang yang beriman. Okey. Ada mim di pangkal, berakhir dengan ya nun, sebut orang-orang yang. Itu terjemahan yang kita guna pakai dalam menterjemahkan kata nama, isim. Sebab ada tambahan orang-orang yang. Okey. Tambahan orang-orang yang itu adalah tambahan daripada sistem kita. Okey. Hudan lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey. Hudan lil muttaqin, saya ulang sekali lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu iaitu kitab tiada sama sekali keraguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ketiga. Allazina, orang-orang yang. Orang-orang tambahan, yang tu kata dasar. Allazina, orang-orang yang. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Ini baru kita belajar ni. Ustaz ajar semalam ada ya saja. Kalau yu'minu tak ada waw nun, sebut ia beriman. Ini ada tambah waw nun. Bila ada tambahan waw nun di akhir lafaz, dia lebih ramai lagi. Kalau ia seorang, kalau mereka ramai. Dan kedua-dua, yu'minu atau yu'minuna ni, dia menunjukkan pada ganti nama pihak ketiga. Dia untuk seorang, mereka untuk ramai. Dia untuk ganti nama ketiga, third person. Dalam fi'al tersebut, ini fi'al mudhari' juga. Ya tu adalah tanda bagi fi'al mudhari'. Bukan ganti nama, bukan fa'il, tak. Ganti nama dia ada pada huruf waw tu. Kalau ia tersembunyi, kalau mereka pada huruf waw tu. Yang penting, anda kena ingat bahawa setiap fi'il tak akan sempurna tanpa disertakan dengan pembuat atau fa'il. Dia fa'il. Kalau mereka adalah fa'il dia, pembuat dia. Cuma pedoman kita nak tahu mana ganti nama mereka pada huruf waw di hujung lafaz. Yu'minu, selepas nun tu ada waw tu. Waw tu adalah ganti nama dia yang ada pada fi'il mudhari'. Yu'minu, ia beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Kalau ya'budu, ia sembah. Kalau mereka sembah, kita tambah waw nun di hujung. Ya'buduna. Yahmadu, ia puji. Kalau mereka puji, tambah waw nun. Yahmaduna.
Yasta'inu, ia minta tolong. Yasta'inu, ia minta tolong. Minta tolong. Mereka minta tolong. Tambah wawun. Yasta'inuna, mereka minta tolong. Okey. Apa lagi? Baik, itu saja. Fi'il mudhari'. Saya akan kongsikan. Okey. Siapa yang perlukan nota pada saya boleh fi'il mudhari'. Okey. Kepada yang berminat untuk dapatkan nota boleh PM saya. Berikan nombor WhatsApp anda. Saya akan hantar dalam bentuk PDF. Saya akan kongsikan dalam bentuk PDF. Okey, mana dia? Fi'il madhi ma'lum, fi'il mudhari'. Nampak? Ini fi'il mudhari'. Ada satu tambah lagi istilah. Semua disebut fi'il mudhari' saja. Sebenarnya tak berapa tepat istilah tu. Fi'il mudhari' perbuatan yang masa sekarang nak datang. Kena ada tambah tu lagi. Fi'il mudhari' ma'lum. Ada satu istilah. Itu istilah lebih tepat lagi. Istilah yang ahli bahasa. Maksudnya fi'il mudhari' ma'lum adalah fi'il mudhari' yang kita maklum, kita tahu dia punya pelaku dia. Ada yang kita diberitahu siapa pelaku dia. Macam tadi fi'il mudhari'. Berlindung. Siapa berlindung? Aku berlindung. Kita maklum. Ya yu'minuna, beriman. Siapa beriman? Mereka beriman. Kita maklum. Itu nama dia fi'il mudhari' maklum. Lawan dia fi'il mudhari' majhul. InsyaAllah kita akan bincang kemudian. Cukuplah dulu. Anda dapat kenal istilah fi'lun mudhari'un ma'lumun. Fi'il mudhari' maklum. Apa itu fi'il mudhari' maklum? Fi'il mudhari' yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang, dan pelaku dia, pembuat dia, fa'il dia kita tahu, kita kenal, maklum. Cara terjemah dia nampak huruf ya. Baris akhir berdhamah sebut dia. Yu'minu, ia beriman. Tambah wawun, yu'minuna, mereka beriman. Nampak huruf ta, engkau. Sebut engkau. Tu'minu, engkau beriman. Tambah wawun, dia ramai. Jadi ada wawun saja tak cukup. Bukan mereka. Kadang-kadang kamu, kadang-kadang engkau. Yang membezakan mereka dengan kamu ada huruf ta atau huruf ya di pangkalnya. Kalau ya di pangkal, ada wawun hujung mereka. Tapi kalau ada ta di pangkal, wawun hujung kamu. Apa beza engkau dengan kamu? Engkau tak ada wawun, kamu ada wawun. Bila ramai je, tambahkan wawun di akhir lafaz. Tapi persamaan dia pada huruf ta, kat pangkal dia. Sama huruf ta. Kenapa engkau dan kamu adalah kumpulan yang sama? Ganti nama pihak kedua. Second person. Sementara dia dengan mereka, huruf dia huruf ya. Huruf ya adalah ganti nama pihak ketiga. Okay. Huruf ya ganti nama untuk third person. Dia bagi tak ramai, seorang. Kalau tambah wawun mereka, kalau ramai, yu'minuna. Tapi kalau ta untuk ganti nama kedua. Ta untuk ganti nama kedua. Tu'minu. Okey. Ta ganti nama kedua. Tu'minu. Kalau ramai, tambah wawun. Tu'minuna. Tu'minuna. Okey. Kalau alif, atas alif ada hamzah. Sebab aku ni macam mana kita belajar semalam. Hari ini saya tambah 2 pedoman. Yu'minuna, mereka beriman. Tu'minuna, kamu beriman. Semalam 4 pedoman, okay? Fi'il mudhari'. Hari ini tambah 2 jadi 6. 6 ni dah pemadai. Inilah yang paling kerap kita jumpa. Nun, kami. Kita dah bincang semalam. Inilah 4 pedoman yang kita guna pakai dalam paling kerap kita jumpa dalam Quran. Tak dia, mereka. Tak mereka, engkau. Tak engkau, kamu. Tak kamu, aku ataupun kami. Inilah yang paling kerap kita jumpa. Pusing-pusing kat itu je. Anda biasa pegang ni, pedoman ni, 6 ni.
InsyaAllah. Yang lain tu tambah sikit lagi. Ada baki 9 lagi. 9 lagi tu mudah. Dapat 6 ni pegang, kita mahirkan 6 pedoman ni, insyaAllah. Senang kerja saya. Okey. Mudah kerja saya bila anda dah dapat pegang 6 pedoman. Anda nak nota ni, saya akan share. Sila beri nombor WhatsApp. Saya akan share dalam bentuk PDF. Kepada yang PM saya saja yang saya berikan. Pada yang dah ada, mungkin dah ada nota, dah ada buku. Yang buku nota yang bagi siapa yang pernah beli nota daripada saya, nota Dita, itu dalam buku tersebut lengkap ada semua nota-nota yang bakal kita bincangkan nanti. Bagi yang belum ada, boleh PM tepi saya. Bukan PM nombor 9, PM tepi. Boleh beri nombor telefon anda. Kemudian insyaAllah saya akan sharekan dalam bentuk PDF pada WhatsApp anda. Baik. Yu'minuna, mereka beriman, bi dengan. Dah jumpa. Bi dengan. Dah jumpa dalam surah Fatihah. 2 tempat kita jumpa. Al-ghaibi, yang tersembunyi. Al-ghaibi, yang tu penting saya nak. Semalam ada sikit sentuh sikit tentang isim. Okey. Al-ghaibi itu isim. Ganti nama. Kebanyakan isim pada terjemahan kita tambahkan yang. InsyaAllah saya akan terang sebentar lagi tentang isim. Nota saya akan dah sediakan. Hari ni kalau anda berminat untuk buat lanjutkan sikit, 2 jam, saya cuba panjangkan. 2 jam. Semalam 1 jam 40 minit. Hari ni mungkin buat 2 jam. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang tersembunyi. Kita pun ghaib juga dengan yang ghaib. Ghaib cakap Arab. Kita kalau boleh kita nak perbanyakkan pembenaran kata kita. Kalau ada dalam bahasa Melayu, kita cuba beri erti. Kecuali tak ada dalam bahasa Melayu lah. Terpaksa guna kalimah Arab juga. Kita ulang semula lah. Okay. Wadan. Yuqimuna. Mereka mendirikan. Nampak sama-sama ada huruf ya. Ada huruf ya dekat pangkal. Kemudian ada waw nun di hujung. Ada ya di pangkal, ada waw nun di hujung. Jangan malu-malu, terus sebut mereka. Ada ya dekat pangkal, ada waw nun di hujung, sebut mereka saja. Dah tak perlu fikir panjang. Memang tak ada kalimat lain kecuali mereka. Yuqimuna, mereka mendirikan. Cuba anda tukar kepada dia mendirikan. Buang waw nun. Yuqimuna, mereka mendirikan. Kalau ia mendirikan, buang waw nun jadi yuqimu. Ia mendirikan. Okey, dia dengan mereka. Ada ya pangkal. Cuba engkau dengan kamu, ada tak di pangkal. Engkau seorang, kamu ramai. Baik. Kalau engkau mendirikan, tukar ya kepada ta. Tuqimu. Engkau mendirikan. Kalau ramai, kamu. Tambah waw nun. Tuqimuna. Tuqimuna. Tambah waw. Waw nun huruf mat panjang. Tuqimuna. Kamu mendirikan. Fi'il mudhari'. Beza dia dengan mereka. Okey. Aku dirikan. Uqimu. Kami dirikan. Nuqimu. Tak ada waw nun. Yang ada tambah waw nun, mereka dengan kamu saja. Mereka ada ya di pangkal. Kalau kamu tak ada. Tuqimuna, mereka yuqimuna. Itu fi'il mudhari'. Wa yuqimuna as-salata, dan mereka mendirikan as-salata. As-salata, salat. Kita sebut salat, salah. Walaupun ada terjemahan sembahyang, tapi saya lebih suka gunakan istilah salah. Ada juga yang berpendapat bahawa sembahyang tu ya, sembah dewa yang. Sembah dewa yang, itu sembahyang. Jadi
Oleh kerana tak ada bahasa Melayu, tak ada kalimah yang dikatakan solat, maka kita guna pakai lafaz bahasa Arab tu sendiri. Terus, as-salata, akan solat. Jangan lupa tambahan akan. Tambahan akan adalah dia merujuk kepada maf'ul bih, insyaAllah. Pada belajar yang ada sarap, yang dikatakan maf'ul bih itulah objek. Dan mereka mendirikan akan solat. Tambahan akan penting. Okay. Wa dan. Min daripada. Ma apa yang. Mimma ni gabungan dua kalimah. Mimma ni adalah gabungan dua kata. Antara min dengan ma. Sekejap. Min dengan ma. Kombinasi antara min dengan ma. Min ada nun mati tu Min bagi kasrah. Min daripada ma apa yang. Gabungan min, nun mati bertemu dengan mim, maka nun mati tu kena idghamkan. Kena diidghamkan, kena dimasukkan ke dalam mim. Maka sebab itu, pada tulisan dalam Quran, nun mati tu tak nampak dah. Dia dah masuk ke dalam mim. Nun mati tu dah masuk dalam mim. Dah idghamkan dalam mim, dia jadi mimma. Seolah nun dah tak ada dah. Sebenarnya mimma tu gabungan dua kalimah. Min makna dia daripada, ma kita artikan kepada apa yang. Mimma daripada apa yang. Mimma daripada apa yang. Dan daripada apa yang razaqna telah merezekikan oleh kami. Razaqna telah merezekikan oleh kami. Okey. Razaqna telah merezekikan oleh kami. Kalau razaqta telah merezekikan oleh engkau. Setakat ni baru dua kalimah fi'il madhi kita jumpa. Pertama an'amta, kalau huruf ta beri akhir, beri atas, beri fathah, dan sebelum ta tu beri sukun. An'amta telah menikmatkan oleh engkau. Kalau an'amna telah menikmatkan oleh kami. Okey. An'amta telah menikmatkan oleh engkau. An'amta telah menikmatkan oleh engkau. An'amtum telah menikmatkan oleh kamu. Bila tambah mim, dia ramai. Ta untuk engkau. Ini untuk fi'il madhi. Saya bagi tambah lagi 6. Sebenarnya 4 ya, tapi tak apalah. Kena kerja keras sikit. Fi'il madhi saya bagi 4. Bagi 6 terus. Sama macam fi'il mudhari'. An'amta telah menikmatkan oleh engkau. Tambah tum, an'amtum telah menikmatkan oleh kamu. An'amtu telah menikmatkan oleh aku. An'amna telah menikmatkan oleh kami. Begitu juga razaqna telah merezekikan oleh kami. Razaqtu telah merezekikan oleh aku. Razaqtum telah merezekikan oleh kamu. Razaqta telah merezekikan oleh engkau. Macam mana dengan dia tu? Telah merezekikan oleh dia. Cara dia, yang baris sukun tadi tukar baris fathah. Razaq, qaf baris sukun, tukar baris fathah. Dia jadi razaqa. Cara terjemah, telah merezekikan oleh ia. An'ama, telah menikmatkan oleh ia. Zalama, telah aniaya oleh ia. Paskan baris akhir baris fathah. Kemudian tambahan wa alif di hujung. Tambahan wa alif di hujung menunjuk kepada mereka. Maka untuk nak sesuaikan bunyi huruf waw tu, tambahan huruf waw pada akhir lafaz, maka yang baris fathah tu kena tukar baris dhammah. Contohnya razaqa berubah jadi razaqu. Hamida jadi hamidu. Rahima jadi rahimu. Ghadiba jadi ghadibu. Itu untuk ganti nama dia. Okey. Kepada mereka. Ghadiba telah murka oleh ia. Ghadibu telah murka oleh
Mereka. Bila mereka ramai tambah waw. Ista'ana telah minta tolong oleh ia. Ista'anu telah minta tolong oleh mereka. Okey. Fi'il madi yang saya dah kongsikan. Bila baris akhir baris fathah, yang baris sukun tadi bertukar baris fathah, pastikan ganti nama yang ada dalam fi'il tersebut oleh ia. Telah oleh ia. Contoh, razaqa telah merezekikan oleh ia. Okey. Ini fi'il madhi yang kita dah bincangkan semalam. Wa mimma razaqnahum, dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami. Hum, mereka. Hum, mereka. Jangan lupa tambah akan. Dalam sistem kena tambah akan. Dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka, yunfiquna, mereka nafkahkan. Yunfiquna, mereka infakkan. Yunfiquna, mereka belanjakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka, mereka belanjakan. Ada 3 contoh fi'il mudhari' ini. Yunfiquna, mereka belanjakan. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yu'minuna, mereka beriman. Semua sebut mereka dulu. Sebut pembuat dia. Bukan telah beriman oleh mereka. Bukan telah mendirikan oleh mereka. Bukan telah membelanjakan oleh mereka. Kalau begitulah bentuk terjemahan, berarti itu fi'il madhi. Fi'il madhi maklum. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maklum nama dia. Fi'il mudhari' pun nama dia fi'il mudhari' maklum. Kalau anda nak gunakan istilah yang standard, inilah. Kita gunakan istilah standard. Fi'il mudhari' maklum. Fi'il madhi pun madhi maklum. Okey. Contoh. Okey. Yunfiqu, ia belanjakan. Yunfiquna, mereka belanjakan. Tunfiqu, engkau belanjakan. Tunfiquna, kamu belanjakan. Unfiqu, aku belanjakan. Nunfiqu, kami belanjakan. Ini fi'il mudhari'. Maklum. Kenapa maklum? Kita tahu, kita maklum pelaku dia. Fa'il dia, pembuat dia. Ada fi'il yang fa'il dia tak diberitahu pada kita. Kita tak tahu. InsyaAllah kita akan belajar lawan fi'il mudhari' maklum. InsyaAllah. Sabar. Kemudian, yuqimuna, mereka mendirikan. Kalau ia mendirikan, yuqimu. Yuqimu, ia mendirikan. Yuqimuna, mereka mendirikan. Tuqimu, engkau dirikan. Tuqimuna, kamu dirikan. Uqimu, aku dirikan. Nuqimu, kami dirikan. Okey. Kalau saya bagi makna, yusalli. Siapa tahu makna dia? Yusalli. Dapat tahu? Nampak as-salah, salat. Okey. Yusalli, ia bersalat. Yusalluna, mereka bersalat. Tusalli, engkau bersalat. Tusalluna, kamu bersalat. Usalli, aku bersalat. Nusalli, kami bersalat. Ini fi'il mudhari'. Maklum. Fi'il tak sempurna tanpa disertakan dengan fa'il, pembuat. Maka kerana kita fa'il kita dah tahu, dia beritahu fa'il dia, disertakan sekali, maka fi'il tersebut kita namakan fi'lun mudhari'un ma'lumun. Ada setengah buku gunakan fi'lun mudhari'un ma'rufun. Maklum boleh, ma'ruf boleh. Sama boleh. Okey. Kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang tersembunyi dan mereka mendirikan akan salah dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka, yunfiquna, mereka nafkahkan, mereka belanjakan.
Okey, seterusnya kita pindah ayat baru ataupun kita berehat sekejap. Saya nak masuk kepada isim. Ini nota baru. Tanda-tanda isim. Macam mana kita nak kenal isim? Hadirin, para penonton sekalian, bila sebut bahasa Arab, kita tak akan lepaskan diri kita daripada 3 jenis kata. Bila sebut bahasa Arab saja, kita kena ingat ada isim, ada fi'il dan ada huruf. Ini 3 kalimah ni jaga-jaga. 3 kalimah ni aja yang wujud dalam bahasa Arab. Begitu dalam Quran. Hanya 3 jenis kalimah saja. Sekarang kita nak fokus pada isim ni. Kita nak fokus pada isim. Okey. Kita nak fokus pada isim. Apa tu isim? Noun. Kata nama. Isim, kata nama. Dia ada ragam dia isim ni. Sebelum kita belajar ragam, cara mudah untuk kita ingat kenal isim. InsyaAllah sekali lagi. Lawan isim, tak isim fi'il. Fi'il perbuatan. Fi'il dalam bahasa Arab mesti ada pembuat, fa'il dia dan ada masa. Bila masa berlaku. Huruf yang bukan isim, yang bukan fi'il tu huruf tu. Harfun. Dia sendi kata. Baik. Kita yang membezakan isim dengan fi'il ni. Macam mana cara pertama kita nak membezakan antara isim dengan fi'il? Dari sisi terjemahan. Laras bahasa yang kita guna pakai untuk terjemahan isim, kebanyakannya ada menerima erti tambahan pada awal lafaz. Awal terjemahan kita letakkan erti tambahan. Antaranya yang. Contohnya tadi, al-ghaibi, yang tersembunyi. Boleh terjemah, okey, dalam bantu ini isim ni ada tambah yang. Al-mustaqim, yang lurus. Ini isim ni ada tambah yang ni. Lagi, Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, yang maha, yang isim. Bukan saja-saja letak. Tambahan yang ni hanya kita letak pada isim saja. Lagi, apa kalimah yang kita tambah yang? Rabbi, yang memelihara. Lagi, Al-Mustaqim, yang istiqamah. Isim. Lagi, siapa boleh bagi contoh? Ada tambah yang. Kata tambah yang bukan sama sekalian. Sekalian setakat ni baru satu contoh. Al-alamina, sekalian alam. Tadi Ustaz dah cakap, bila ada huruf kedua, huruf alif, berakhir dengan yang, sebut orang-orang yang. Kenapa tak al-alamina, orang-orang alam? Alam tu bukan orang kan, tu yang kita tak sekalian. Nak menunjukkan dia banyak alam. Tu kita letak sekalian alam, bukan orang-orang. Alam bukan orang. Yang selain daripada tu, kena sebut orang-orang yang. Kecuali al-alamina, jangan sebut orang-orang alam. Alam bukan orang, okey? Sebab apa? Ustaz kata sebut orang-orang ni, Ustaz. Tadi Ustaz kata huruf alif pada huruf kedua. Huruf pertama ain, lepas ain ada alif. Ini orang-orang ni. Tak, alam bukan orang, maka kita tak letakkan orang-orang, kita tukar kepada sekalian. Al-alamina, sekalian alam. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Ada yang. Alhamdu, segala puji. Ada tambahan segala. Allazina, orang-orang yang. Ulaika, orang-orang itu. Orang-orang tambahan. Itu itulah maksudnya. Ulaika, itu maksudnya. Zalika, itu. Bila tambah orang-orang yang dia berubah mana. Okey. Tak ada ada tambahan segala, sekalian. Itu untuk isim. Orang-orang untuk isim. Dan orang-orang yang. Ini juga untuk isim. Muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Ad-dalina, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang tambahan. Oleh, juga tambahan. Contoh, apa ya?
Tak apa, kemudian, oleh kemudian. Akan, iyaka akan engkau. Na akan kami. Razaqnahum, hum akan mereka. Tambahan akan ni hanya berlaku pada kata nama. Okey. Akan mereka. Tambahan akan, tambahan adalah. Jadi hudan adalah petunjuk. Itu isim tu. Tambahan adalah. Tambahan ada belum jumpa lagi. Iaitu Alkitabu, iaitu kitab. Sirata, iaitu jalan. Tambahan iaitu tu hanya berlaku pada isim. Sebagai, selaku, secara, berkaitan, ini kita belum jumpa lagi. Beberapa pun belum jumpa lagi. Kata berganda juga belum jumpa lagi. Itulah tanda-tanda kita nak kenal isim dari sudut erti yang kita dah cuba hafal. Kalau dapat terjemah dengan betul, dengan hafalan yang betul, insya-Allah dah beza dah. Itu dari sudut terjemahan. Tapi kita bukan hanya belajar pedoman ni saja. Ada banyak tanda-tanda lain lagi. Okey. Tanda pertama bukan hanya ada dari sudut laras bahasa, dari sudut lafaz. Lafaz awal dan lafaz akhir kalimah. Kita kena perhatikan. Apa dia? Ada 5 tanda yang saya gariskan nak kenal isim dari sudut rupa bentuk dia. Pada awal kalimah ataupun hujung kalimah, apa yang berlaku perubahan. Maka di sini juga menjadi tanda bagi kita, bagi isim. Nak kenal isim bukan dari sudut makna saja. Kalau yang tahu makna, yang tak tahu makna, dengan tanda-tanda pada awal lafaz atau akhir lafaz ini juga membantu kita mengenal isim. Tanda pertama ada alif lam. Ada alif lam di awal kalimah. Contoh, Allah, hi ke Allahu ke Allah, alif lam. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani yang maha pemurah. Ar-Rahimi yang maha. Alif lam dipangkal. Biasa atas alif tu ada sad. Sad kecil. Yang kita panggil hamzah wasal. Pada kalimah ini, hamzah wasal ni kita bariskan fathah. Sebab pada isim kita bariskan fathah. Kalau pada fi'il amar, baris kasrah atau baris dhammah. Tergantung pada huruf ketiga. Tapi untuk isim tak, baris fathah. Ar-Rahman, Alhamdu, ada al, ada dalam ta'rif. Ada setengah istilah, ada dalam ta'rif. Ada dalam ma'rifah. Boleh. Kita bariskan fathah. Hanya 7 isim saja yang baris kasrah. Bila kita nak ibtidak. Antaranya ibnun, ibnatun, ismun, imra'atun, imru'un. Dengan isnani dan isnatani. Ada 7 isim yang kita bila nak mulakan bacaan baris kasrah. Tidak, isim kena baris fathah. Ar-Rahim. Ar-Rahim yang maha pengasih. Ar-Syaitani. Asy-Syaitani. Syaitan. Ar-Rajim yang direjam. Alhamdu segala puji. Al-Alamina sekalian alam. Ad-Dini agama. As-Sirata jalan. Atau iaitu jalan. Al-Mustaqimah yang lurus. Al-Mustaqimah yang istiqamah. Al-Maghdubi yang dimurkai. Semua itu tanda-tanda isim. Bila ada al, alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah. Kalau belajar tajwid, alif lam qamariyah atau alif lam samsiyah. Nahu kita namakan alif lam ta'rif, alif lam ma'rifah. Okey. Ad-Darin. Alif lam tu adalah tanda bagi isim. Kalau tak ada alif lam, di atas bertanwin. Lafaz akhir dia ada tanwin. Kalau kita buang Ar-Rahim jadi Rahimun. Asy-Syaitan, Syaitanun. Bila tak ada alif lam kena tanwin. Bila buang alif lam kena ditanwinkan. Ar-Rajim, Rajimun. Alhamdu, Hamdun. Ad-Dinu, agama. Dinun. Okey. Kalau tak ada alif lam kena tanwin di hujung. Baik. Al-Mustaqimu atau Al-Mustaqimah
Mustaqimun, mustaqiman. Kena tanwin. Al-maghdubu, maghdubun, maghduban. Okay. Tanwin. Ada lam ataupun ada tanwin. Tanda yang ketiga, ada menerima huruf jar. Apa itu huruf jar? Sejenis kumpulan huruf yang huruf tersebut duduknya hanya pada pangkal isim sahaja. Dia tak akan duduk pada huruf dan tak duduk pada fi'il. Huruf jar ni dia melekat dengan isim. Dia berganding dengan isim sampai hari kiamat. Tak akan ada kalimah lain yang duduk bergandingan dengan huruf jar kecuali isim. Antara huruf-huruf jar yang perlu kita hafal, yang banyak kita jumpa dalam Quran, ini. Yang 10 ni, yang saya, walaupun dia ada lebih sebenarnya, tapi saya kongsikan yang 10 ni. Antaranya min, daripada. Banyak kita jumpa tadi, minasyaitan, minallah. Siapa rajin baca Quran nampak tu, min, daripada. Itu huruf jar. Bila ada huruf jar, sebelah dia isim. Ila, kepada. Huruf jar. An, dari. Kita bezakan. Ada an pun daripada juga. Min pun daripada. Tak mau. Kita tak mau ada persamaan makna. Bahasa Arab ni, dia punya formula. Bila bunyi berbeza, maka makna dia pun tak sama. Kita cubalah bezakan makna dia. Walaupun dalam bahasa Melayu kita lebih kurang kan. Bezakan. Min daripada, an dari. Ala, atas. Ala, atas. Fi, di dalam. Fi, dalam boleh atau pada. Bi, dengan. Bi, dengan. Lam. Ke dalam bari fathah boleh kasrah pun ada. Maknanya bagi. Lillah, bagi Allah. Lakum, bagi kamu. Laka, bagi engkau. Li, bagiku. Lam, baris kasrah boleh fathah boleh. Maknanya bagi. Ka, seperti. Ka, seperti. Ka, seperti. Huruf jar. Waw, demi. Ada dua waw kita kenal. Tadi waw dan. Ada satu waw ni. Waw demi. Dan duduk waw ni hanya di awal ayat. Waw demi ni duduk awal ayat. Dia tak bersumpah ke ujung ayat. Arab ni kalau dia bersumpah ni ada penting. Ada perkara penting nak disampaikan. Biasa sumpah awal. Awal ayat sebelum dia nak ceritakan perkara penting tu, dia kena sumpah dulu. Wal asri. Dan pastikan baris akhir, baris kasrah. Bukan waw demi saja. Semua huruf jar. Semua isim yang menerima huruf jar, pastikan baris akhir isim tersebut berbaris kasrah. Pastikan baris akhir pada isim tersebut baris kasrah. Waw demi, tak pun demi juga. Contohnya wal asri, wal laili, was samai wat tariki, was samai wat tarik, wal laili, wal fajri, was samai, was syamsi. Semua wa demi. Tapi kalau wallahu dan Allah. Wallahi, demi Allah. Itu membezakan. Dan Allah dengan demi Allah, tengok baris akhir tu, baris bawah ke atau tak? Tak berubah. Secara umum, mana-mana isim yang menerima huruf jar, baris akhir pada isim tersebut baris kasrah. Dalam mahkamah selalu sebut, wallahi, wabillahi, watallahi. Semua demi Allah, demi Allah, demi Allah. Okey. Contoh dia, banyak dah saya contohkan. Minasyaitani, daripada syaitan. Bismi, nampak baris akhir baris bawah, dengan nama. Lillahi, bagi Allah, nampak baris akhir baris bawah. Alaihim, atas mereka. Asal baris mati. Ada setengah-tengah kalimah, setengah-tengah isim, dia tak terpengaruh langsung pun sebab huruf jar. Tetap dia sama sampai kiamat. Jenis kebal, jenis tak terkesan dengan kuasa huruf jar. Huruf jar biasa baris akhir baris bawah, tapi dia tak. InsyaAllah kita tak banyak isim dia. Ada beberapa isim saja, sekitar 6 saja. Biarkan dulu. Yang penting kebanyakannya baris akhir baris kasrah. Fihi, asalnya fihu. Tapi di baris bawah ini bab tajwid. Kerana sebelum huruf ha tu, kita namakan ha apa? Sebelum ha tu huruf ya, baris mati. Maka ha tu kena
dibariskan kasrah. Begitu ya, sebelum huruf ha tu baris kasrah, maka ha tu baris bawah. Ha dhamir saja yang baris kasrah. Bila huruf sebelum dia huruf ya baris mati dan baris kasrah. Dua keadaan Okey. Tak apa. Fihi ertikan di dalamnya. Li bagi al-muttaqina. Asalnya muttaquna. Dia berubah jadi muttaqina. Kenapa? Sebab huruf jar ni dia mengubah pada huruf waw muttaquna kepada huruf jar. Ada setengah kalimah baris tak berubah tapi huruf yang berubah. Itu insya-Allah kita akan belajar kemudian. Yang penting ada huruf jar mesti ada isim. Setiap kali ada huruf jar di situlah ada isim. Li bagi huruf jar al-muttaqina isim. Bi dengan huruf jar al-ghaibi isim. Ada alif lam tu, ada tambah yang tu, teman. Min huruf jar ma isim. Ila huruf jar ka isim. Ilaika kepada engkau. Bi dengan huruf jar ma isim. Ma apa yang. Min daripada huruf jar qabli sebelum isim. Qabli sebelum. Bi dengan huruf jar al-akhirati yang kemudian itu akhirat. Okey. Isim. Okey. Ala atas hudan petunjuk. Ini tak nak hudin. Sebab ini juga fi'il yang kita namakan fi'il mu'tal akhir. Fi'il yang ada huruf ya di hujung. Fi'il ada huruf ilat. Problem sikit. Biarkan dulu. Min daripada huruf jar. Rabbi isim. Baris akhir baris kasrah. Rabbihim. Rabbi Tuhan. Ala huruf jar qulubi isim. Hati-hati. Macam ni kita kenal ni dari sudut makna. Kata berganda, hati-hati. La bagi hum mereka ganti nama. Bagi mereka azabun ada siksa. Azabun ada siksa. Sorry, saya salah. Walhum minan nas fi ala qulubihim wala qulubihim walhum azabun sorry. Walhum dan bagi mereka lam bagi huruf jar hum mereka isim. Min daripada huruf jar an-nasi manusia. An-nasi manusia isim. Bi dengan huruf jar mu'minina isim. Mu'minina isim. Bi dengan huruf jar mu'minina. Asal mu'minuna. Setengah-setengah kalimah barisnya tak berubah. Tapi huruf akhirnya berubah. Itu insyaAllah. Ragam-ragam tu kita akan belajar kemudian. Yang penting ada huruf jar. Di situ diikuti dengan isim. Tak ada kalimah lain yang berganding dengan huruf jar kecuali isim. Sepatah kata Ustaz Razali Tahir rahimahullah. Sampai kiamat. Bila ada huruf jar, mesti ada isim. Itulah gagamnya. Ada huruf jar, isim. Tanda keberapa dah? Tanda ketiga. Tanda keempat, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni saya akan bincang kemudian. Nak bincang hari ni ke? Mudhaf ilaih ni, tak apa. Saya bincangkan satu sesi, panjang sikit. Cukup dah tepu tu. Besok insyaAllah saya bincangkan tentang mudhaf ilaih. Okey. Bagi yang nak nota, boleh PM saya. Saya akan share pada WhatsApp. Nombor WhatsApp, berikan pada saya nombor WhatsApp anda. Kemudian tu saya akan bagi nota tentang mudhaf ilaih ni. Dan nota tadi semua tu. InsyaAllah, dengan ini mungkin boleh memudahkan untuk anda memahami apa itu isim, apa itu fi'il. Okey. Baik. Contoh daripada sini, daripada ayat yang ketiga, alladzina, orang-orang yang isim. Ada lam, ada tambahan orang-orang. Orang-orang. Yu'minuna, mereka beriman. Ini fi'il mudhari'. Bi dengan huruf jar. Al-ghaibi isim. Nampak? Al-ghaibi ada lam. Baris akhir baris bawah, nampak? Mana-mana isim yang menerima huruf jar, mesti baris akhir baris bawah. Terjemah dia, al-ghaibi, yang tersembunyi. Ada tambahan yang, nampak isim. Waw dan huruf. Yuqimuna, mereka mendirikan fi'il mudhari'. As-salata, akan solat. Isim.
Ada alif lam, as-salata. Ada tambahan akan pada sudut terjemahan laras bahasa. Solat. Bukan solaita, telah solat oleh engkau. Itu fi'il madhi. Tusalli, engkau solat. Itu fi'il mudhari'. Hari-hari sebut usalli, fardhu zuhri, usalli sebut usalli. Itu fi'il. Ini as-salat. Salat, isim. Cara terjemah isim tak sama dengan cara terjemah fi'il. Nampak? Fi'il mudhari' dah selaras. Kita dah standardkan terjemahan kita. Fi'il madhi dah selaras. Laras bahasa dia standard. Sebut telah dulu. Fi'il madhi. Fi'il amar begitu dah standard. Tambahlah oleh engkau. Kalau bukan itu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', itu isim. Senang je sebenarnya. Wa dan huruf jar. Bukan. Wa huruf ataf, sambung, huruf penyambung. Dan min daripada huruf jar. Ma isim apa yang? Ma isim apa yang? Razaqna telah merezekikan oleh kami. Ini fi'il madhi. Bukan kami rezekikan. Kalau kami rezekikan fi'il mudhari'. Engkau rezekikan fi'il mudhari'. Dia rezekikan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' mesti ada huruf ta atau huruf alif atau huruf nun di pangkal lafaz. Di awal lafaz. Bukan fi'il mudhari'. Tapi fi'il madhi telah merezekikan oleh kami. Hum akan mereka. Tambahan akan. Kenapa? Tambahan akan. Ya, dia isim. Ada tambahan akan. Okey. Dia isim. Yunfiquna. Mereka belanjakan. Dua kali lah Ustaz tambahkan. Dua kali tambah mereka. Tak apa. 10 kali pun kita kena sebut. Sebab kita nak belajar. Nanti satu masa kita belajar domir. InsyaAllah dalam Ramadan ni kita akan belajar domir. Selepas selesai isim, kita akan masuk domir. Dan sekaligus domir kita akan ganding sikit dengan fi'il. Sebab dalam fi'il ada domir. Domir ni insyaAllah macam-macam. Dia punya wajah dia. Domir ada berbagai wajah. Dia bersambung dengan isim, lain rupa dia. Bersambung dalam fi'il, lain rupa dia. Bersambung selepas fi'il, lain bentuk dia. Makna sama. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Kadang-kadang domir mufasil, domir muttasil, domir berpisah atau bersambung, insyaAllah. Itu semua. Kalau ada dua kali lah kita sebut. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka belanjakan. Hum mereka, domir. Yunfikuna, mereka belanjakan. Domir yang menjadi fa'il dalam fi'il mudhari' itu. Domir yang menjadi pembuat. Domir yang sebelum tu dia menjadi objek, maf'ulun bih. Dalam siapa belajar nahwu, jadi maf'ul bih kepada razaqna. Yunfikuna, mereka belanjakan. Mereka yang kedua tu dia menjadi fa'il. Beza. Baik tu kita kena sebut. Kalau 5 kali ulang, 5 kali lah kita sebut fa'il dia. Okey? Jangan malu-malu untuk nak Allahu Akbar. Masya-Allah. Ramainya. Baik. Masya-Allah. Ramai dah. Saya lupa tak nampak tadi. Okey, baik. Masya-Allah. Okey, seterusnya. Nampak? Ayat yang kedua tadi semua isim. Zalika, isim. Ini kena hafal lah zalika ni. Kita namakan isim isyarah. Al-kitabu, isim. Ada alif lam. La, tidak. Huruf. Raiba, bukan tidak. Tiada sama sekali. Tambah sama sekali. Raiba, keraguan. Ini isim. Keraguan. Bukan fi'il Ustaz. Kalau fi'il madhi telah ragu oleh engkau, mesti ada sebut telah. Kalau fi'il mudhari' engkau ragu atau kami ragu, mesti ada pembuat dia. Kalau tak ada pembuat dia bukan fi'il, dia isim. Senang dia. Yang tak ada pelaku dia, tak ada fa'il dia isim. Kalau ada fa'il, dia baru fi'il. Ada pembuat dia, baru fi'il. Fi'il madhi kena sebut telah dulu terjemah. Kalau fi'il mudhari' sebut pembuat dia. Aku ke, kami ke, engkau atau dia. Bergantung pada huruf apa yang ada dia awal lafaz. Kalau fi'il amar ada tambahan imbuhan lah.
Ragulah oleh engkau. Kalau bukan itu terjemahan dia, maka dia isim. Fi di dalam huruf jar. Hi isim. Nya isim. Walaupun satu huruf. Hudan petunjuk. Hudan petunjuk. Isim. Ada tanwin. Ada tanwin. Li bagi huruf jar. Al-muttaqina isim. Al-lazina. Okey. Sampai ayat 3 kita dah selesai. Masya-Allah. Sekarang jam sudah menunjukkan 8.53. Ada soalan? Adakah saya terangkan terlalu laju? Saya tak tengok siapa. Okey. Ada soalan? Okey. Nota Muhammad Ridwan. Okey, nota insya-Allah saya akan berikan. Sila berikan nombor telefon. Okey. Okey. Baik. Nak sambung lagi satu ayat? Ataupun cukup? Saya bagi anda kerja rumah boleh? Untuk ayat esok. 2 ayat boleh? Untuk hari pertama, kedua ni kita jangan terlalu laju. Saya suka buat perlahan sedikit. Okey. Kalau boleh anda boleh terjemah ni, Alhamdulillah. Ayat 1 hingga ayat 3. Jadilah. Okey. Saya sila tengok pada rakaman, nanti boleh ulang kaji. Okey. Saya beri makna. Ayat 1 hingga ayat 3. Ayat keempat dan ayat 5 pun saya akan beri. Sebelum kita berpisah, saya akan berikan makna nanti. InsyaAllah, pada terjemahan nanti anda berlatihlah. Anda berlatih untuk terjemahan hari esok, ayat 4 dan 5. Saya akan berikan makna nanti. Okey, saya terjemahkan ayat 1 hingga ayat 3 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu iaitu kitab tiada sama sekali keraguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang tersembunyi dan mereka mendirikan akan solah, dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka belanjakan. Baik. Sila dengar erti yang saya berikan untuk ayat 4. Sila. Kalau terlupa buat nota, saya tak beri nota dari sudut makna, saya tak berikan nota. Okay? Anda kena buat catatan dan rakaman pada video. Itu pada rakaman. Anda sila tulis makna dia. Tak, yang saya beri nota dari sudut grammar saja. Anda kena ikuti program ini sehingga habis, sehingga selesai. Okay. Ingat makna dia. Beri makna, buat catatan sendiri. Baik. Wa dan. Dah jumpa dah. Alladzina, orang-orang yang. Dah jumpa dah. Yu'minuna, mereka beriman. Dah jumpa dah. Bi, dengan. Dah jumpa juga. Ma, apa yang. Dah. Yang saya kuningkan tu semua dah. Kalimah yang kita dah pernah jumpa. Unzila, ini satu yang anda kena hafal. Unzila ni kena hafal. Telah diturunkan akan ia. Saya biru kan. Unzila, telah diturunkan akan ia. Kena hafal. Telah
di. Ini fi'il madhi juga. Tapi ada tambahan imbuhan di. Telah diturunkan akan ia. Fi'il madhi. Tapi bukan fi'il madhi yang kita belajar ni. Nama fi'il madhi ni fi'il madhi majhul. Ini insyaAllah kita akan belajar besok. Ila kepada. Huruf jar. Ka engkau. Dah belajar, dah jumpa. Wa dan huruf ma. Ma apa yang dah jumpa. Unzila baru tadi jumpa. Saya birukanlah, tak apa. Kalimah yang sama. Unzila telah diturunkan akan ia. Unzila telah diturunkan akan ia. Min daripada huruf jar. Qabli sebelum. Juga kita dah jumpa. Ka engkau dah jumpa. Min qablika daripada sebelum engkau. Wa dan bi dengan dah jumpa ke? Al-akhirati. Akhir cakap Arab. Cakap Melayu pun akhir juga. Tapi kita artikan yang kemudian. Al-akhirati. Yang kemudian. Saya nak tambahan yang tu. Isim tambahan yang isim. Al-akhirati. Yang akhir. Akhir cakap Arab lah. Kita nak makna Melayu. Yang kemudian. Isim ni. Ada alif lam. Ada tambahan yang. Baris akhir baris kasrah. Sebab apa baris kasrah? Sebab ada huruf jar bi. Isim. Hum mereka. Hum mereka. Yuqinuna. Mereka yakin. Dua kali mereka. Hum mereka. Yuqinuna. Mereka yakin. Ini fi'il mudhari'. Ini kena hafal. Al-akhirati. Yuqinuna. Kena hafal. Maknanya, tugas anda hafal tak susah. Dua kalimah aja. Unzila dengan yuqinuna aja. Yang anda kena hafal. Satu ayat. Tak apalah, tak apa. Kita jangan main kasar. Awal-awal ni saya nak anda lembut. Boleh baca, boleh terjemah dengan baik. InsyaAllah. Baik. Okay. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan akan ia kepada engkau dan apa yang telah diturunkan akan ia daripada sebelum engkau dan dengan yang kemudian mereka yakin. Saya harap anda terjemah begitu. Anda terjemah dengan lancar, dengan fasih, tanpa mengabaikan sistem yang telah kita berikan, panduan, sistem yang telah kita gariskan. Jangan ubah, jangan pindah arti yang telah kita tetapkan. Semua itu ada pengaruh besar pada ilmu tata bahasa. Dengar baik-baik, okey? Dan ayat yang kelima, ulaika. Ini hafal. Ini kalimah baru. Ulaika adalah kumpulan kata nama tunjuk. Dia satu grup dengan zalika. Zalika makna dia itu. Ulaika pun sebenarnya itu juga. Cuma kita tambah orang-orang. Orang-orang ni. Ulaika, orang-orang itu. Satu kumpulan dengan zalika. Ala, atas, dah jumpa. Hudan, petunjuk, dah jumpa. Min, daripada, dah jumpa. Rabbi, dah jumpa juga. Dah jumpa juga. Okey. Cuba Rabbi itu yang atas kita terjemahkan yang memelihara. Di sini kita boleh terjemahkan Tuhan, boleh, tak apa. Tak apalah, kita kira kalimah baru. Rabbi, Tuhan. Boleh. Rabbi, Tuhan. Ulaika ala hudan min rabbihim. Orang-orang itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa dan ulaika, orang-orang itu. Dah ulang sekali lagi. Hum, mereka. Al-muflihuna. Nampak ada mim di pangkal. Ada waw nun di hujung, kena sebut orang-orang yang. Walaupun ni kalimat baru, tapi kita dah biasa jumpa kata dasar fa, lam, ha. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Biasa dengan azan kan. Marilah menuju kejayaan. Kemenangan. Muflihuna. Orang-orang yang menang. Orang-orang yang ditambah. Apa tanda dia? Ada mim di pangkal lafaz. Dan ada waw nun di hujung lafaz. Sebut orang-orang yang. Dan kata dasar dia menang atau berjaya. Okay. Orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang menang. Okey. Ini insyaAllah. Ini kalimat baru. Al-muflihuna, kalimah baru. Al-muflihuna,
perkataan baru, kena hafal. Jadinya, simpulan yang saya berikan, esok punya tugas, anda punya kena hafal hanya 2 kalimah saja. Yang lain semua kalimah yang dah kita ulang-ulangkan. Dalam surah Fatihah kita jumpa, dalam surah Baqarah ayat 1 hingga ayat 3 pernah jumpa. Yang belum kita jumpa, yang baru kita jumpa, unzila saja. Hafalkan, telah diturunkan akan ia. Yuqinuna, mereka yakin. Ulaika, orang-orang itu. Rabbi, Tuhan. Al-muflihuna, orang-orang yang menang. InsyaAllah. Ada 5 kalimah. 5 kalimah yang anda perlu hafal. 5 solat waktu, 1 waktu kita 1 kalimah. 5 solat waktu, 5 kalimah. InsyaAllah. Anda boleh hafal. Saya rasa tak ada masalah untuk anda ingat. Okey, semua. Rasanya pertemuan kita sampai setakat ini dulu. Tugasan yang anda perlu siapkan, hafal erti yang saya kongsikan tadi, ayat 4 dan ayat 5. Harap tak menjadi keberatan. Kena hafal. Tak ada cara lain. Apa juga bahasa kita belajar, kena ada vocabulary. Kena ada pembedaran kata. Kalau belajar dengan kaedah saja tak cukup. Kena hafal juga. Cuma dengan kaedah yang saya berikan sedikit ini, dia meringankan beban menghafal. Dan dia menjadikan kita kaya dengan perbenaran kata. Dengan kaedah yang bakal saya berikan, akan saya tambah lagi. Akan saya tambah dan terus tambah. Jangan susah hati. Kalau selepas raya pun ada sambutan, saya akan teruskanlah. Sampailah hujung tahun. Sesi memang jadi kebiasaan. 10 pagi, 9 pagi, pukul 7 hingga pukul 8, 1 jam pertama tu, okey, kita isi, kita buat harfiah. Lepas tu, pukul 9 saya nak pergi kelas mengajar di luar kawasan. Okey, baru saya rasa seronok sikit. Baik, sekali lagi tuan-tuan, hadirin, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, terima kasih atas perhatian anda semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Tadi mungkin saya ada terlajak tadi, saya tersilap tadi. Maaf banyak-banyak. Semoga Allah SWT ampunkan kesilapan kita, maafkan segala keterlanjuran yang telah kita sedar atau kita tak sedar, sama-sama kita lakukan. Dan semoga ibadah yang kecil ini, ibadah yang sama-sama kita kongsikan ini, Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini, dan ianya bakal kita jadikan bekal untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.